Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya wal mursalin wa ila azwajihi wa ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syaikh musannif hadzal kitab wa usulihi wa furu'ihi wa man yantasibu ilaihi ajma'in syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim. Amma ba'du, faqala syekhul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Udhiyah, muka surat 178 dah. Jadi minta supaya baca udhiyah kerana sempena kita nak dekat dengan hari raya Adha. Minta supaya kita baca sedikit bahagian udhiyah, iaitu ibadat penyembelihan. Itu mana udhiyah dah. Kalau udhiyah ni dalam Arab dia kata wahia, dan ia udhiyah tu ma yuzbahu minan na'ami. Barang, yakni binatang, haiwan yang disembelih daripada binatang ternakan. Ma yuzbahu minan na'ami, barang yang disembelihkan daripada binatang ternakan. Yang na'am ni maknanya binatang yang berkaki empat, seumpama unta, lembu, kerbau dan kambing biri-biri. Cuma kambing biri-biri itu satu orang satu ekor. Kalau unta, lembu, kerbau itu boleh pada satu ekor 7 orang, 7 bahagian. Kerana apa nak sembelih binatang ternakan, binatang an'am tadi tu? Na'am tadi tu taqarruban ilallah ta'ala, kerana nak hampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bilanya min yaumil 'idin nahri, mula daripada hari raya Idul Adha, ila akhir ayyamit tasyriqi, hingga akhir pada hari tasyrik. Itu lagi akad dia akan menyata depan tu. Baik. Dia kata udhiyah atau korban. Bahasa kita kata korban. Dia panggil, dimenangkan perkataan korban di atas udhiyah. Padahal korban tu umum. Tiap-tiap korban belum tentu udhiyah, tapi tiap-tiap udhiyah pasti korban. Karena korban tu ma yataqarrabu bihil abdu ila rabbih. Itu mana al-qurbanu. Gapo dia korban? Al-qurbanu, bermula kurban itu ma yataqarrabu bihil abdu ila rabbih, barang yang mendekatlah dengan dia barang oleh seorang hamba kepada Tuhannya. Sawaun akana minaz zabaihi, sama ada barang tersebut ialah daripada binatang yang disembelih
au min ghairiha, atau lain daripada penyembelihan binatang. Ikutlah. Korban apa? Korban masa, korban wang ringgit. Nah, ini korban ni. Kita main ngaji ni korban ni. Nah, korban, tapi kita tak pernah sebutlah ibadat korban. Nak gimana tu? Nak pergi korban sekejap. Korban apa? Korban masa. Tapi tak cakap gitu dekat sini. Nak semayang, jom kita korban. Korban. 5 kali sehari kita kena korban. Tapi semua tu ialah korban sebenarnya. Nah, tu tiap-tiap barang yang mendekatkan diri kita kepada Tuhan kita itu dipanggil kurban. Jadi hubungan yang umum di antara penyembelihan udhiyah dengan sekalian korban, wala alaqatul amatu bainal udhiyati wasairil qarabin, annaha, bahawasanya, kullaha, semua sekali, sama ada sairil qarabin sekalian pengorbanan itu, dan udhiyah penyembelihan binatang, yutaqarrabu biha ilallah ta'ala, mendekatkan diri kita dengan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in kanat qarabinu min zabaihi kanat alaqatul udhiyati biha ashadda. Dan jika adalah pengorbanan itu daripada penyembelihan binatang, kanat alaqatul udhiyati biha, adalah hubungan penyembelihan dengan pengorbanan itu lebih bersangatan lagi. Sebab tu dimenangkan nama korban. Ada udhiyah atau korban, kayak gitu. Li'annaha yajma'uha kaunuha zabaiha yutaqarrabu biha ilaihi subhanahu wa ta'ala. Kerana bahawasanya berhimpunglah oleh keadaannya, li'annaha yajma'uha kaunuha, kerana bahawasanya menghimpunglah akan dia, akan korban tu, kaunuha, oleh keadaannya korban zabaiha, ialah menyembelih binatang, yutaqarrabu biha ilaihi subhanahu wa ta'ala, memperdekatkan dengan dia tu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau gitu fal qurbanu a'ammu minal udhiyati. Korban itu lebih umum daripada udhiyah. Itu dah. Lebih umum daripada udhiyah. Dan sebenar-benarnya orang yang pertama-tama diperintahkan dengan berkorban tu ialah anak Nabi Adam sendiri. Sebagaimana dalam Quran Allah Taala cerita, watlu alaihim naba abna adab bil haq. Watlu alaihim, bacalah oleh Nabi Muhammad, alaihim, atas mereka itu manusia, naba abna adam bil haq. Akan cerita dua anak Adam bil haqi, dengan sebenar. Iz qarraba qurbanan, ketika mana kedua-duanya diperintahkan untuk berkorban. Jadi Allah Taala tu perintahkan Adam supaya bagi tahu kepada Qabil dan Habil, kalian berdua tu Allah Ta'ala perintahkan untuk mempersembahkan pengorbanan kalian daripada hasil usahaan kalian. Jadi Qabil itu usahanya petani, tanam sayur-sayur, ulam-ulam. Habilnya ialah penternak, pega lembu, kambing, pega apa lagi? Unta, itu. Fatuqabbila min ahadihima, maka Allah Ta'ala terima pengorbanan salah seorang daripada dua anak Adam, iaitu Habilnya diterima. Walam yataqabbal minal akhar, tapi Allah tak terima pengorbanan Qabil. Ini pasal apa? Pasal Qabil ni apabila bila dengar Nabi Adam kata Tuhan suruh berkorban daripada hasil usahaan, maka dia tak yakin. Iyo ke? Betul ke Tuhan nak ni? Betul ke Tuhan? Kayak gitu. Dia tak yakin. Adapun Habil dia yakin. Mana hasilnya? Dua-dua berkorban. Qabil apabila dia tak yakin, maka dia pun cari sayur-sayur yang dia tanam tu yang buruk-buruk. Dia kena makan kau ulak. Tu. Yang busuk-busuk. Tu dia nanti nak naik atas bukit tu. Adapun Habil, bila dengar kata tu Adam kata Allah Ta'ala suruh berkorban, maka dia balik pergi ke kandang ternakan dia, cari lembu hok gemuk-gemuk. Unta hok debok-debok, hok besar-besar, hok syabi-syabi tu. Montel-montel gitu, hok besar-besar gemuk-gemuk. Pasal dia yakin. Tu sebab tu.
Siapa-siapa hok berkorban, korban juga. Tapi hok ya tahu, 800 segi mahal. Nah, cari murah Mana? Cari hok ni Kemboja 200 sebahagian. Kena-kena ke skema. Nah. 500 ekor lembu tu seekor ya sembelih. Lembu sama. Tu dia panggil keturunan Kobe. Nah, ataupun cari duit dalam poket nak buah dalam tabung tu, cari hok buruk-buruk. Nah, hok seria kolak, hok seletik dah, buah dalam tabung. Tu keturunan Kobe. Itu. Betul? Kalau keturunan Habil ni, cari lembu hok gemuk-gemuk. Hok mahal-mahal, hok sehat-sehat. 800 murahnya, tak ada orang mahal lagi. Lembu hok gemuk sehat-sehat, biar daging banyak. Nah, baru sedap nak sedekah kau fakir miskin. Tu keturunan Habil tu. Kalau hok jenis hok masuk duit dalam tabung tu, hok mahal-mahal. Hok 150. Nah. Tu keturunan Habil. Keturunan Habil. Mana? Yakin dia. Tu. Nah. Jadi kalau hok buh duit, hok seria koyok kolak, nah. Dahlah seria. Hacur pula tu, seletik. Nah, gulung lipat-lipat. Basah berjeruk dia tu. Gawa? Boleh. Saja nak cari hok buruk-buruk itu. Macam Kobe ke cari hok buruk-buruk. Nah. Cari sayur hok buruk-buruk. Hok kena makan ke diulak. Nah, hok layu-layu, hok mampu dak. Tu dia nak korban. Fatuqabbala min ahadihima wa lam yataqabbal minal akhar. Allah tak terima pengorbanan Qabil. Tapi Allah Taala terima pengorbanan Habil. Kenapa? Kerana ikhlas dia tadi tu. Tu tengok. Habis itu. Kalau gitu udhiyah atau korban itu hukumnya apa? Sunnatun muakkadatun. Sunat muakkad. Sunnatun muakkadatun, yakni sunat muakkad. Sunat itu tuntutan dah sunat tu. Talabul fi'li, talaban bi ghairi jaz. Tuntut daripada syarak tapi tuntut yang tidak butuh. Tapi muakkadan, kuat. Nah, ni sebuah tuntut tu kuat. Nah, sehingga bagi diri Nabi SAW wajib. Tu orang panggil khususiah bagi Nabi SAW. Melakukan ibadat udhiyah tu ialah wajib bagi Nabi SAW. Sehingga setiap umat Nabi ni sudah ada dah saham pahala yang telah dikirim oleh Nabi SAW, iaitu pahala berkorban. Kerana Nabi setiap kali berkorban, setiap tahun berkorban, dan Nabi menghadiahkan pahala tu kepada umat dia. Maka pahala berkorban kita sudah ada dah daripada Nabi SAW. Tapi jangan duduk padang dengan tu lah. Tu. Sunat muakkad tu bagi orang haji, ini bagi orang yang mengerjakan haji atau orang yang tidak mengerjakan haji. Kita ni orang yang tidak ada peluang lagi nak menunaikan haji. Maka sunat, lebih sunat lagi. Jadi hukumnya ialah sunat muakkadah. Sunat yang sangat dituntut-tuntut oleh syarak. Gitu. Nak lagi pada hari raya itulah. Hari raya itulah. Karena dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan man amila ibnu adama yauman nahri amalan ahabba ila Allah taala min iraqatid dammi. Tidak ada amalan anak Adam pada hari raya Idul Adha tu amalan yang terlebih dicintai kepada Allah Subhanahu wa taala min iraqatid dammi, berbanding dengan amalan menumpahkan darah, yakni menyembelih binatang. Kenapa? Li'annaha, karena sesungguhnya pengorbanan dengan penyembelihan binatang ternakan ni la ta'tiyah, akan mendatangi yaumal qiyamati, pada hari kiamat, biquruniha, dengan segala tanduk-tanduknya, wa azlafiha, dan segala kuku-kukunya. Jadi binatang tunggangan. Jadi kenderaan akhirat esok. Itu dah. Melainkan itu istisna pada kata sunat muakkad. Jadi bukan sunat lagi. Bila? Jika dinazarkan. Jadi wajib lah. Orang panggil korban wajib. Nazar. Wajib dengan sebab apa? Sebab nazar. Lagu mana nazar ni? Seperti dikatanya. Nazar yang kena kata mulut dia.
Kalau duk niat dalam hati saja tu nazar pada luar saja. Dalam hati dia kecek lah hati. Kalau dapat gotu ni, aku menazar, ya Allah aku nak buat gini. Dalam hati dia. Nazar dalam hati tu. Tidak jadi wajib lagi. Apabila ditutur dengan lidah. Disebut dengan mulut kita. Wajib atas aku. Contoh. Dikatanya kerana Allah wajib atasku berkorban. Jika aku dapat itu ini, wajib atas aku kerana Allah. Berkorban, menyembelih seekor lembu contoh. Ketika tu hukum berkorbannya wajib. Jadi kalau hukum berkorban tu wajib, menyembelih binatang tersebut adalah wajib, maka korban wajib ni dia tak boleh makan walaupun satu mulut. Satu mulut pun dia tak boleh makan. Adapun korban yang sunat itu boleh dia makan, bukan sunat dia makan. Terutamanya kalau bahagian-bahagian organ dalaman seperti hati, hati, jantung, paru-paru, hempedu, gapo tu hantu. Sunat bagi orang yang mengadakan korban sunat, dia makan benda-benda gitu. Dia 3 bahagian kan? Iaitu sedekah bagi fakir miskin, hadiah bagi orang-orang yang berada, yang kaya, dan makan untuk diri sendiri. Makan untuk diri sendiri itu apakah orang panggil bahagian binatang yang kita korban tu paling afdal bagi orang yang berkorban, iaitu organ-organ dalaman. Itu boleh dia makan. Tapi kalau korban yang wajib itu haram dia makan walau semulut pun. Wajib dia sedekah semua sekali. Wajib dia beri kepada orang lain semua sekali. Itu korban yang wajib. Atau ni atah pada kata dinazarkan. Mana tidak lagi sunat muakkad, tidak lagi hukumnya sunat. Atau macam nazar. Mana diilhaqkan dengan nazar, mana dihubungkan hukum dia tu seperti nazar. Jadi wajib juga. Korban wajib juga tu dia panggil. Tapi wajib dia tu bukan dengan sebab nazar betul-betul, tapi dihubungkan, diilhaqkan, sambungkan masalah tersebut sama seperti nazar. Mana misalnya seperti dikatanya seorang tu, ini mana? Ini binatang ni. Orang tanya dia, mak, lembu nak apa ni? Dia kata, ini binatang ni, dia takyin tu dia panggil. Tu. Ini binatang ni, aku jadikan korban. Dikatunya jadi hukum dia diilhaq, dihubung ke hukum seperti nazar. Jadi wajib. Tu wajib. Melainkan dia tidak ta'yin. Dia tak ta'yin. Tak ada perkataan ini. Itu ta'yin. Ini tu ta'yin. Kata, lembu nak apa ni, mak? Nak gerbel raya ni lah. Nak gerbel raya ni. Tak ada ini lembu, tak ada. Nak gerbel raya ni, nak gerbel sunat. Dah. Nak lagi kalau letak dah perkataan sunat, tu tak ada apa. Lagilah tak ada jadi hukum wajib. Tak ada lagi hukum wajib. Ataupun dia tak letak ini, dia letak ini. Pakai gerbel gitu lah. Nak buat gerbel, nak buat gerbel sunat maksudnya. Maka tak jadi hukum wajib. Tapi kalau lembu ni nak buat gerbel, tu ta'yin lah tu panggil. Nak buat gerbel. Gerbel apa? Tak ada sebut pun. Al-lafzu iza utliqa insarafa ila fardil kamili. Lafaz tu bila itlaq. Itlaq tanpa kait. Mana ta'yin tu. Itlaq tu mana ta'yin, tentu dah. Tanpa kait. Tanpa dikaitkan dengan sunat ke apa, tak ada. Maka kembali hukumnya kepada yang tersempurna sekali pengorbanan apa? Korban wajib. Itu bahaya juga tu kadang-kadang. Jadi wajib jadi. Lembu ni nak buat korban, habis. Oleh pakai orang lain punya. Apa tu? Macam mana 2 ekor dia nak?
Ha. Nak dikorbankan untuk tahun ini, tapi dengan yang cantik-cantik. 2 ekor yang mana tentu tak lagi? Tapi saya di minggu yang lepas saya dah pergi kebun dan tunjuk yang ini ada. Lepas tu ketika tunjuk tu kayak ini saya nak buat korban binatang ini. Yang gemuk-gemuk ni saya nak buat korban. Dia tak aying tu. Tak kira lah tunjuk ke siapa pun. Tak ada syarat tunjuk ke siapa-siapa. Naknya dia tak aying. Siapa-siapa yang dengar. Tak ada syarat siapa dia dengar tu kena apa-apa, tak ada. Yang penting dia tentu, dia tunjuk. Ini lembu ini, ini binatang ini aku jadikan korban. Ilhaq dengan nazar. Dia panggil, dihubungkan dengan nazar. Tapi, nanti dulu. Ini hukum bagi mereka yang mengaji. Tapi kalau orang awam yang kurang mengaji, dimaaflah. Kadang panggil hukum ni sepik. Hukum sepik. Mana hukum ni bukan orang kita dah itlaq ta'yin. Benda itu bukan tahu gapo, tahu wak korban ya. Ya tahu ni wak korban sunat tu ya. Bukan duk tahu dengan lafaz lagu ni jadi wajib dengan sebab ilhaq dengan nazar. Maka dimaaf bagi orang yang tak tahu. Sebab apa? Sebab dia jahil dalam perkara ni bukan ma'ulima minad dini bid-darurah, bukan. Bukan. Kalau perkara yang ma'ulima minad dini bid-darurah, tidak maaf pada jahil. Melainkan dia baru masuk Islam ataupun jauh daripada ulama. Tu baru dimaaf bagi perkara yang ma'ulima minad dini bid-darurah. Mana perkara hukum yang diketahui daripada agama dengan secara mudah, pasti. Ada pohon ni bukan secara pasti ni. Kalau orang tak mengaji dah tahu ni. Selok lah, habislah jadi wajib belaka. Allah tak boleh makan susah. Maka cara helahnya gini. Tak usah makan lah waktu. Waktu orang kita. Boleh lah makan. Jangan menangis lah sini. Dah nak makan. Dah hak kita tinggi jadi wajib. Bila wajib tak boleh makan. Maka jadilah hak orang lain. Mana hak orang lain hak sunat. Ya sikit. Hak kahwin ada kena ambil belakang tu. Hak dia mau mari sikit, kahwin nak makan daging juga. Semua. Bila korban wajib ni bukan hanya kita je. Semualah tanggungnya kita, zimmah kita, semua tak boleh makan belakang. Bukan bawah tanggungnya kita tak apalah. Yang mana bawah dalam ahli bait kita, dalam keluarga kita, rumah kita. Keluarga tu umum lagi. Mana hak duduk dalam bawah tanggungnya kita ni, hak satu rumah dengan kita, tak boleh makan belaka. Maksudnya dia 2 ekor. Lepas tu saya bagi dekat dia 1 ekor untuk nama dia seorang. Boleh tak? Lepas tu dia kata 1 ekor ni saya serahkan untuk Umi. Umi tak kisahlah, Umi nak taruh satu pun tak kisah. Jadi kalau saya bagi cucu saya 1 orang, boleh ke tak begitu? Macam mana? Panjang sangat adik. Lembu 2 ekor. Lepas tu, seekor tu saya bagi dekat yang anak saya lah, yang lelaki tu. Okey. Nama dia seorang. Lepas tu dia kata, yang seekor ni saya serahkan untuk Umi. Pandai-pandai Umi nak bagi satu. Tak apa. Kalau saya bagi cucu saya sayang tu boleh? Boleh, tak ada masalah. Tak syarat pun kena nyata ke dia. Siapa bahagia kita nak bagi untuk buat korban daripada seekor lembu tu. 7 orang tu siapa-siapa tu tak penting. Tak perlu dia tahu pun. Serah pada kita. Kita lah yang boleh tentu. Di seekor lembu tu 7 bahagian tu siapa dia. Boleh, tak ada masalah. Dan wakil pun tak perlu, tak syarat kena tahu. Dia hanya wakil untuk akad ataupun untuk sembelih. Untuk siapakah 7 orang tu tak perlu. Tak ada masalah. Boleh. Sah saja. Gitu dah. Nantilah belakang ada sebut nanti syarat-syarat menatal tu. Tetapi
tidak jadi wajib ketika menyembelih ia membaca bismillah dengan nama Allah. Allahumma hadhihi udhiyati fataqabbal minni. Tak jadi wajib tu. Nah, ketika mana dia nak sembelih ke, dia baca mana? Bismillah dengan nama Allah. Allahumma ya Allah ya Tuhan, hadhihi udhiyati. Ini korbanku. Ini penyembelihanku. Ini binatang sembelihanku. Okey? Sama dengan tadi. Ini binatang aku nak jadikan korban. Adakah jadi wajib juga? Tak. Fataqabbal minni, maka terimalah pengorbananku. Terimalah daripada aku. Mana gitu? Walaupun ia seorang yang berkorban tu ada sebut perkataan ini ialah korban untukku. Hazihi udhiyati. Nah, hak tadi tu dia kata tu nak ta'yin, nak menentu binatang ni. Hazihi udhiyati. Ini ialah binatang yang aku akan korbankan, aku akan sembelihkan nanti. Maka hak tu ta'yin jadi wajib. Diilhaqkan dengan nazar. Adapun hak ni bukan dia nak ta'yin untuk menyatakan kepada orang lain, bukan. Dia hanya nak tabarruk, kayak gitu, nak ambil berkat. Kerana apa? Kerana apa tidak jadi wajib? Ini ilat kata tidak jadi wajib. Kerana sebutan itu dengan tujuan mengambil berkat. Nak ambil berkat saja. Bukan niat memberitahu orang. Reza tu. Tadi apa jadi wajib? Sebab niat nak rakyat kau orang. Nah, nak bagi tahu pada orang. Orang tanya, lembu nak apa ni Mamat? Lembu ni lah saya nak buat korban. Kan ni nak bagi tahu orang. Hak tu diilhaq dengan hukum nazar. Mana jadi korban wajib. Adapun ketika mana nak sembelih tu, seorang yang nak bismillah ataupun dia tidak bukan dia yang menyembelih. Dia wakil kepada orang yang toke 7 orang pakat nak sembelih belaka. Bismillah Allahumma hadhihi udhiyati fataqabbal minni. Bismillah dengan nama Allah. Ya Allah, inilah pengorbananku, inilah binatang korban daripadaku, maka terimalah daripada aku. Maka adakah jadi udhiyah yang wajib? Tidak. Kerana apa? Kerana tabarrukan, bukan li'ilamin, bukan untuk memberi ketahui kepada orang lain. Hanya tabarrukan. Itu dah. Waktu korban itu. Ini nak menyata waktu. Nanti sabar. Tu. Dia soalan ni apabila tak ada lagi kitab ni baru kita boleh tanya. Waktu korban itu, bilakah waktu sunat menyembelih binatang korban tadi? Mulai daripada naik matahari pagi hari nahar. Hari nahar ni 10 Zulhijjah. Yang ni hari raya tu lah. Tu. Jadi pagi-pagi tu boleh dah. Naik matahari tu, subuh tu, lepas subuh tu, terbit fajar shadiq tu, boleh dah. Tetapi sungguh pun kata waktunya mula pada naik matahari pada hari raya. Tetapi waktu yang afdalnya, mana yang banyak pahalanya, ditangguhkan sehingga matahari naik sekadar 7 kaki. Naik 7 kaki. Dan berkekalanlah waktunya, waktu afdal tu hingga jatuh matahari hari 13 Zulhijjah. Mana habis hari tasyrik. Itu. Jadi 10, 11, 12, 13. 4 hari. 4 hari waktu kita boleh mengadakan penyembelihan binatang. Bukan afdal, sunat. Cuma sunatnya bukan pagi-pagi lagi. Tunggu, ditangguhkan hingga matahari pada hari raya Idul Adha tu naik 7 kaki. Jadi hak moleknya lepas raya Idul Adha tu lah, lepas semaya. Lepas semaya raya. Sebab tu semaya raya Idul Adha tu eloknya diawalkan. Ya beza Idul Fitri dah. Idul Fitri tu afdalnya diperlewatkan. Diperlewat. Sebab habis saja salam tu imam tu, habis saja tu imam sembahyang tu, habislah raya. Khutbah tu sunat tak ada dah takbir raya kat sini. Tu lagu tu. Jadi jadi beza. Sebab tu hari raya Idul Fitri, sebelum kita nak pergi sembahyang raya tu sunat kita makan dulu. Makan dulu sikit. Kalau Idul Adha tu sunat kita pergi sembahyang dulu. Lepas sembahyang tu baru makan. Sebab nak buat kerja ni. Nak sembelih binatang ni. Habis itu.
Binatang yang sah dibuat korban. Apa saja ke binatang yang boleh kita buat sebagai ibadat udhiyah? Bukan sebarang binatang lah. Dengan ayam-ayam pun itik serati pun kita heret sekali. Jangan. Itu ada binatang yang tertentu. Ialah unta 1, lembu 2, kerbau 3, biri-biri atau kambing. Ini dipanggil an'am. Nah, binatang an'am, binatang yang berkaki 4. Kalau itik serati itu berkaki 2. Kata sayak dia tu jadi 4 lah ustaz. Sayak yang awak kira ni. Tapi sahabat-sahabat dulu yang fakir miskin, oleh kerana pagi hari Nabi kata tidak ada amalan yang lebih daripada iraqatid dammi, menumpahkan darah binatang, maka hak fakir miskin ni terlalu naknya buat ibadat korban, walau tak mampu dengan itik sekati ayam pun dia mau sembelih juga. Nak menunjuk kata dia mau nak buat ibadat korban. Sehingga kan Nabi kata siapa yang berkemampuan untuk buat ibadat korban, tapi dia tidak mengadakan ibadat korban, maka jangan dia hampiri tempat sembahyang kami. Oh, siapa tak tu? Mana tu dia panggil muakkad, dituntut yang bersangatan. Itu kan? Tu. Jadi jaga-jaga tu. Binatang yang boleh kita buat korban, unta, lembu, kerbau, biri-biri atau kambing. Cuma biri-biri kambing tu seekor seorang. Lama kambing biri-biri pun tujuh bahagia juga. Unta boleh buat korban untuk 7 orang. Demikian juga lagu unta juga. Mana? Lembu dan kerbau. Apa tu? Oh, bahasa secara share. Secara kongsi. Bahasa baru dah ni. Bahasa putih rojok ni. Secara share. Apa syirun ni? Apa benda ni? Cerita nak cari Arab. Syirun. Apa syir? Oh, secara share. Dalam Rumi ada share tu. Bagus juga kena ada kitab Rumi ni. Jadi lembu dan kerbau boleh juga kita buat secara share. Mana secara kongsi. Iaitu 7 bahagia juga. Tu boleh. Tu dah. Dari itu tu dah. Betul. Dari katakan lembu dengan kerbau tu boleh secara share, secara berkongsi, boleh 1 atau 2 share untuk korban. Boleh. Dan bakinya 5 share untuk dimakan. Boleh juga, tak ada masalah. Contoh seekor lembu. Kita nak buat korban tu 2 bahagian saja. Lepas tu 5 bahagian lagi. Bukan korban ni, kita nak buat makan-makan biasa. Boleh, tak ada masalah. Bukan mesti kena 7 bahagian tu ialah ibadat korban berlaku atas seekor lembu. Boleh saja di atas seekor lembu atau kerbau tadi 7 bahagian, tapi 2 saja yang kita nak korban. Lepas tu baki 5 tu, saya nak buat makan gula, nak buat bakwah tupah, tak apa, boleh. Boleh. Atau 2 share, 1 atau 2 share. 2 hak kita kongsi. 2 hak kita nak buat korban. Untuk korban. Dan baki daripada 7 tu, bila kita buat 2 kat, baki dia 5. Kalau kita buat saja, baki dia 6. Kayak gitu. Bakinya 5 share untuk dimakan atau untuk dijual atau sebagainya tu boleh. Tapi kena tentu dululah. Makna selepas meleh gapo semua dah siap dah apa-apa, hak mana bahagia korban? Hak bahagia korban ni kena nyata dulu. Bahagia korban. Kalau kita kata 2 bahagia untuk korban, kedua bahagia kena cabut dulu. Ini bahagia ibadat korban ni. Hak baki lagi tu ikutlah siapa dia ni. Dia tak siap buat korban, dia nak jual. Dia nak nego. Boleh, tak ada masalah. Bukan kata syarat kena seekor lembu tu semua kena buat ibadat korban lah kada. Tapi syaratnya kena tahu, kena nyata. Kayak gitu. Hatta kita nak cabut untuk buat masak dulu pun. Kena nyata. Mana? Nyata bahagia mana hak bukan korban ataupun hak bahagia tu 7 tu korban. Tapi semua tuan empunya korban tu setuju untuk bahagian tu dicabut untuk masak, untuk guna makan dulu, masak dulu. Jangan tak adalah tu hak saya tu. Ambil lah.
Hak mana hak awak? Ada tu segi daripada seekor lembu tu ada saya. Satu bahagian yang mana? Adalah tu yang mana? Nah, adalah dalam banyak-banyak tu ya, tu ada sebahagian. Ya yang mana? Sebab apabila belum nyata, setiap juzuk daging tu ada bersekutu 7 penama belaka. Kita pun ya, mamak pun ya, dolah pun ya, meknoh pun ya, jedah pun ya, jenak pun ya belaka. Hak mana kita nak kata hak kita tu? Kita nak menghalang ni mesti halang hak kita. Boleh orang mari rumah kita, saya nak beras sikit, nak makan. Pergi ambil lah. Beras jiran saya tak apa, ambil. Jiran saya. Boleh? Beras jiran kita. Hak kita ke? Mana-mana boleh. Kita boleh nak menghalang ni beras kita. Ambil dapur gigi. Beras saya dah tu. Ambil lah. Beras kita. Mana boleh beras orang lain? Nak menghalang ni halang hak kita. Nah? Tu. Tak boleh halang hak orang lain. Orang lain tu kena halang hak dia lah. Kayak gitu. Jadi apabila nyata dah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 topok dah. Sama ada tuai dia sendiri ada ataupun wakil tak apa. Nah, boleh tu. Cabutlah bahagian hak mana nak masak dulu. Tak ada. Tak apa. Jelas dah. Ambil bahagian hak mana daripada 7 bahagian tu, masing-masing reda bagi dulu untuk masak. Ni letih ni nak makan tengah hari pula ni. Boleh tak ada masalah. Tapi nyata bahagian dia. Macam ni kak. Seekor lembu 2 je nak buat korban. Baki lagi 5 tu bukan korban. Tahu siapa dia punya. Dia mau nak buat jual ke apa. Jadi nyata dulu. 2 ni hak korban ni. Baki lagi ni, pergi jual. Bukan hak korban. Biar nyata dulu. Itu lagu tu. Habis itu. Kemudian pada unta, tengok. Yang ni disyaratkan berumur 5 tahun. Disyaratkan unta tu berumur 5 tahun, masuk ke 6, maknanya 5 tahun lebih-lebih, nak dekat-dekat 6 tahun. Tu dah. Mana bukan genak-genak umur 5 tahun dak lah. Mana umur 5 tahun masuk ke 6. Nak masuk umur 6 tahun dah. Mana dianya dalam umur berapa tahun? Lebih pada 5 tahun tahdid. Maknanya 5 tahun 11 bulan lebih kurang gitu. Berapa hari lagi nak dekat umur 6 tahun. Itu. Dan pada lembu, kerbau dan kambing berumur 2 tahun masuk ke 3. Tu tadi tu hanya soalan dia tu ni. Tu jawab dah situ dah. Dan pada lembu, kerbau dan kambing berumur 2 tahun. Tapi 2 tahun tu bukan genak-genak dah lah. Masuk ke 3. Dan pada biri-biri berumur setahun atau sudah bersalin 2 batang gigi hadapan. Mana ada dah orang panggil 2 gigi depan. Sekalipun belum cukup umur biri-biri setahun, padahal bersalinnya itu selepas umur 6 bulan ke atas. Maka boleh. Boleh apa? Boleh dibuatkan sebagai korban. Itu syarat dia. Itu dah. Nanti. Jadi bermakna kalau umur orang panggil binatang tersebut, contoh seperti unta, kurang daripada 5 tahun. Maka tak boleh. Atau lembu, kerbau, kambing, umur dia tu kurang daripada 2 tahun, mana setahun lebih ya baru. Maka tak boleh. Tapi pada biri-biri berumur setahun atau sudah bersalin 2 batang gigi hadapan. Mana tokar dah gigi dia depan tu ni. Sekalipun belum cukup umur setahun, padahal bersalinnya itu selepas umur 6 bulan ke atas. Gigi dia tu salin, tukar gigi dia depan tu 6 bulan ke atas.
Tak cukup lagi orang panggil umur dia setahun. Tapi saling dah gigi dia tu, gigi depan dia tu. Gigi depan biri-biri tadi tu salingnya selepas umur 6 bulan ke atas. Mana 7 bulan, 8 bulan, gigi dia saling dah. Maka walaupun tak genap lagi setahun umur biri-biri tersebut, boleh kita nak menggunakan dia sebagai binatang korban. Boleh. Tu dah. Jadi kalau yang lain tu tak ada syarat dengan gigi-gigi apa. Biri-biri ya. Dan pada biri-biri berumur setahun. Tu syarat sama juga. Setahun. Syarat dengan umur juga. Atau ni nak kata tidak syarat dengan umur. Atau sudah bersalin 2 batang gigi hadapan. Mana sudah tukar ada dua batang gigi depan dia. Sekalipun belum cukup umur setahun. Mana umur dia tak setahun lagi. Dia sebab galiknya bila setahun tu gigi dia tu saling lah. Tapi tiba-tibanya biri-biri ni umur dia tak cukup setahun, giginya bersaling. Padahal bersaling tu lepas daripada 6 bulan ke atas. Mana 7 bulan, 8 bulan. 8 bulan, 9 bulan tu gigi depan dia 2 batas saling lah. Umur biri-biri ni tak cukup setahun lagi. Boleh tak nak buat korban? Boleh. Ni kena tanya orang pandai lah ni. Gigi dia saling ke tak saling tu, orang hok pewau biri-biri lah tahu. Kalau kita tak yakin kan, apakah tunggu nanti dia setahun. Biri-biri tunggu nanti dia setahun. Kalau lembu, kerbau, kambing, itu umurnya 2 tahun. Nak masuk 3. Mana 2 tahun ke atas. Gitu dah. Kalau unta tu 5 tahun. 5 tahun ke atas. Mana nak masuk 6. Itu. Jadi kalau kurang daripada umur tu, yang tadi soalan nak ditanya. Soalan nak ditanya mana? Boleh ke tidak? Lembu umurnya? Boleh lah tu. Umur cucu siapa? Tak ada masalah tu, tak ada masalah tu. Ingat kau tanya umur binatang. La ilaha illallah. Tak ada masalah apa dah tu. Tak payah tanya pun tak apa. Memang tentu-tentu boleh dah. Duk ingat kau tanya umur binatang tu. Kita nak korban ni binatang dah muka. Ada orang tak ada masalah. Boleh. Tak ada masalah. Tak ada apa-apa tu. Kita lah hak niat ke? Tak ada apa. Boleh lah. Tu. Baik. Dan lagi syaratnya binatang itu tiada cacat. Jadi cacat yang sampai mengurangkan daging dia. Itu tak boleh. Itu dah. Tengok. Dan lagi syaratnya, syarat binatang itu tidak cacat. Mana misal? Seperti tiada bertelinga. Itu tak boleh. Lembu linga tak ada. Tak boleh. Atau ekornya telah terpotong. Ekor nak kerak demo dah. Demo waktu ekor. Tak tahulah siapa keling mana tahu dah ni. Kita orang Islam tak buatlah lagu tu. Kalau nak makan ekor dengan tua-tua tu kena sembelih belaka lah. Bawa halal. Ni kena saya kalau kerak dengan pala-pala kan mampu dah dia. Dia kerak ekor saja waktu ekor ni. Lembu lagu tu tak boleh. Ataupun tidak cacat dengan makna kurang daging tapi yang gila lembu gila. Nak sembelih warna. Nak tunjuk ke dia. Atau yang kudung tak ada kaki sebelah. Atau sangat kuruh. Sangat kuruh ni maknanya nampak tulang-tulang. Daging berapa kilo boleh ni? Tak ada daging lah ni. Itu tidak boleh buat korban. Atau yang buta. Mana binatang ternakan tadi yang buta tak boleh. Dan sebagainya. Dan sebagainya apa-apa saja kecacatan yang mengurangkan orang panggil daging dia. Adapun kalau tanduk dia patuh, kurang tak daging. Patuh tanduk dia pun. Patuh sulah. Tapi kurang comel sikit. Afdalnya kita cari binatang tak ada patuh tanduk gapo.
Cuma boleh tak? Boleh lah. Pasal ada kurang tak daging. Dia mau makan tanduk. Tak tahu ni. Kunyah ngak-ngak tanduk. Maka boleh tak? Boleh. Sebab dia tidak cacat yang mengurangkan daging. Tadi. Kudung. Iyalah. Bila patuh tu kan. Kudung lah jadinya. Melainkan memang sejak daripada lahir. Kalau lahir sejak daripada awal lagi memang tak ada kaki, itu bukan dengan sebab ikhtiar dia. Kayak gitu. Kudung ni memang tak ada kaki. Macam mana? Boleh? Tak, sebab dia memang asal dia dah daging dia banyak tu dah. Ni kita kata dia ni asalnya ada 4 kaki, ngetepuh kereta. Patah kaki sebelah. Kudung, kurang dah daging dia. Tu dah. Kalau patah tak kudung. Patah tak kudung. Tak apa. Tak kurang daging dia. Ya, betul. Betul lah. Aku ada kurang tak daging? Tak ada. Tak ada. Nah. Habis itu. Gak ada? Boleh. Boleh. Ada masalah. Tak ada. Dia bukan masalah tak ada isi. Dia tidak, orang panggil tidak cacat yang mengurangkan. Nah. Dia sebab kalau buta lain. Dia menyebabkan dia jadi tak makan, dia tak nampak tempat nak makan. Kalau tak ada orang nak pergi makan, tu lain. Anak-anak dah. Tak ada apa. Boleh, tak ada masalah. Habis itu. Kemudian kata dia disyaratkan berniat korban ketika menyembelihnya binatang korban. Syarat laginya niat ketika mana nak sembelih binatang korban. Sama ada sembelih sendiri atau wakil. Kalau wakil lah niatnya. Kita kata kita tak pergi pun tempat korban tu, kita wakil dah. Dia mewakil tu lah yang akan niatnya. Ini jaga-jagalah wakil. Dan niat ketika memberi wakil. Ni bagi orang yang tidak hadir lah. Jadi bagi tuan yang tidak hadir pada ketika saat sembelih, maka niat dia tu ketika memberi wakil. Dia beri wakil. Contoh, kita pihak pondok mengadakan korban. Maka ketika mana dia nak serah duit tu, dia niat dah ketika tu. Memberi wakil. Maka wakil lah nanti yang akan kena niat. Tak apa. Boleh. Tu jangan kena buat telefon berapa. Tengok ni, nanti nak niat tu. Niat ni. Boleh juga gitu pun. Kalau dia nak. Tapi kalau sudah dia wakil dah kepada mewakil lah hak niat nanti. Tu boleh. Tengok dia niat ke tidak. Kalau dia serah saja, tak ada niat berapa, tak lagi. Tak ada niat wakil apa lagi. Kalau dia sudah dia niat wakil dah, saya wakilkan kepada awak, untuk bahagian korban saya, atas 1 bahagian daripada 7 bahagian, dan selebihnya duit ni kalau ada apa-apa disebut, dideklar lalu dah untuk pengurusan ke apa semua. Tak apa, boleh. Dia tengok niat ke tak. Bagi duit belum tentu lagi. Kena ada niat. Ya. Dia di duit tu boleh jadi macam-macam. Duit nak beli gula, beli emas, beli apa? Ikut boleh belaka tu. Jadi kena niat lah. Niat wakil dia panggil. Niat memberi wakil. Niat memberi wakil. Jadi kalau kita dah niat memberi wakil, wakil lah nanti.
Tak ada masalah lah kitanya. Duk bos saya telefon, mana? Meleh lagi. Video call. Tak payah dah. Dan niat ketika memberi wakil. Itu. Itu disyaratkan berniat korban bila? Ketika menyembelihnya. Ketika mana menyembelih binatang. Sama ada sembelih sendiri, kesene. Dia yang korban, dia yang sembelih. Macam Nabi SAW, Nabi buat korban, Nabi sendiri yang sembelih. Atau wakil. Yang meniatkan. Apa kita bila? Dan diniat ketika memberi wakil. Kita ke niat ketika mana kita memberi wakil kepada muwakil tadi. Gitu. Baik, habis itu. Kemudian kata dia haram makan korban wajib. Haram. Kalau korban tu jatuh ke korban yang wajib, haram kita makan. Bahkan haram makan itu setahu mana? Tak kira apa-apa saja. Juzuk daripada binatang tersebut tak boleh langsung kita nak makan. Bahkan hendaklah, yakni wajiblah, disedekahkan kesemuanya korban wajib. Korban wajib ni semua kita nak sedekah. Mana korban wajib? Macam nazar tadi itulah. Kerana Allah wajib atas aku berkorban, wajib atas aku menyembelih binatang, ataupun korban yang diilhaqkan dengan korban nazar, yakni ta'yin tadi. Ayat kau kata ini binatang saya buat korban, itu jadi korban wajib juga. Maka semua daging-daging dia apa semua kita tak boleh makan walau semuluk sekalipun. Wajib kena sedekah berlaku. Gitu dah. Jadi kalau tak tahu dah tak apalah nak macam mana. Tapi kalau dah tahu tersalah juga, helahnya gitu ditukarlah. Awak makan daging saya makan daging awak. Dan sunat makan sebahagian daripada korban sunat. Sunat. Sunat bahkan. Jadi makan pun boleh pahala dia. Betul pelik kan. Sunat, dah sunat boleh pahala. Dan sunat makan sebahagian sedikit daripada. Sebahagian mana sedikit daripada korban sunat. Manakala yang baki korban sunat disedekahkan mentah-mentah. Bukan wak gula dulu, wak kerutuk dulu, wak kurma dulu baru sedekah dah. Sedekah mentah-mentah. Syarat yang mentah-mentah tu. Gajing dia digelenyar wak gula. Ya gajing tak tepat dah ni. Pas sedekah gula tak usah. Kena mentah-mentah. Daging tu kena mentah. Tak boleh campur walaupun bahan-bahan pengawet sekalipun tak boleh. Disyarat gitu. Ni ada kan style bagi guna tank tu. Bagi guna tank macam mana? Kalau bubuh dah bahan pengawet tu tak sah, tak boleh. Jadi bukan masalah bagi dengan tank tu tak sah. Campur gapo? Tak boleh, dia kena mentah-mentah. Mentah-mentah nak bagi. Apalagi kalau gula, singgih kerutuk, kurma, rajing, tak ada siapa dia suruh kata ni. Bergula menyayu dia je. Lepas tu nak sedekah tu tak sah. Lepas tu nak sedekah mentah-mentah. Bagi dia nak buat apa pun, nak buat gula, kau nak jual balik, kau suka hati dia, fakir miskin. Tu mentah-mentah kepada fakir miskin. Atau diberi kepada orang kaya sebagai hadiah. Ya kaya hadiah lah. Mbah ya kaya, namanya diberi pada orang kaya sebagai hadiah tu atau saja tu. Tak nak bagi kau yang kaya pun tak apa, bagi kau fakir miskin belaka. Boleh je. Sebab fakir miskin saja hak ramai. Maka bagi pada fakir miskin belaka. Boleh. Orang kaya tak payah bagi pun tak apa. Boleh. Tapi sunat juga kita bagi. Jadi hak sunatnya kita bagi 3 pada korban yang sunat kita tu. Mana? Sedikit kita makan. Hak lebih lagi kita sedekah fakir miskin, hadiah pada orang kaya. Gitulah. Ini kalau korban yang sunat lah. Bila telah diterima oleh fakir miskin, bila fakir miskin dah terima dah daging mentah-mentah kita sedekah ke dia, jadilah daging itu hak miliknya, milik fakir miskin. Abah duk ngukitnya. Hak milik dia dah.
Lama ke daging tu hak saya tu. Duk ukit lagi. Parok ngore ni. Jadi hak dia lah, milik dia. Ia fakir miskin tu nak buat gapo boleh. Ia boleh buat apa dia punya suka. Sedap ayat dia. Ia fakir miskin boleh buat apa dia punya suka lah. Sama ada hendak makan sendiri, dia nak makan sendiri boleh. Tak boleh kita buat syarat-syarat. Buat syarat pula fakir miskin nak ambil daging kita pun. Ini ingat ni, jangan jual. Makan diri sendiri. Tak boleh. Bagi je. Dia nak buat apa ikut suka hati dia lah. Apa dia punya suka. Sedap ayat dia ni. Apa dia punya suka ikut dia lah. Dia nak makan sendiri. Atau diberi orang. Dia pula nak beri orang lain ikut suka dia. Atau dijual dia nak menego. Boleh lah. Tak ada apa. Lama kita lalu pula ke motor. Daging aku buyak dia. Nego ya. Mau susah apa? Hak dia dah. Gitu lah. Sebab fakir miskin ni dia memilih. Macam sedekah zakat hak wajib juga. Untuk fuqara wal masakin dia memilih. Sebab itulah hak ngaji di pondok-pondok madrasah ni, dia bukan asnah fi sabilillah bukan. Tak tahu siapa dia pergi masuk di asnah fi sabilillah. Ya ada tapi bukan mazhab Syafi'i. Lama kata ada ni ustaz. Mazhab Hanafi masuk dalam asnah fi sabilillah. Ya, tapi mazhab Syafi'i tidak. Bukan masuk dalam asnah fi sabilillah. Dia masuk dalam asnah fuqara wal masakin. Kalau ada mazhab Hanafi yang mengatakan orang mengaji di pondok, mengaji nahwu, sarah, ma'ani, bayan, badan, istiqaq, wadh', usulul fiqh, qawaid fiqh, ulumul hadis, adabul bahsi wal munazarah, mantiq, maqalatul ansyar, itu semua tu orang mengaji ilmu fardu kifayah, maka dia tu masuk daripada orang yang mustahiqul lizakat, tapi dia tu asnah fi sabilillah. Kalau asnah fi sabilillah bermakna dia hanya boleh guna untuk beli kitab, beli pen, untuk tujuan dia untuk ngaji lah. Jadi dia nak lagu mana? Dia nak ngaji mana kalau perut lapar? Sudahlah, makan kitab. Tu kata lemah. Pendapat di dalam mazhab Hanafi yang mengatakan orang yang mengaji ilmu tafaqquh fid din, yang fardu kifayah itu termasuk mustahiqul lizakat, asnah zakat fi sabilillah, itu lemah. Pasal kalau gitu duit zakat tu hanya boleh diberi untuk kegunaan tu. Habis beli pen, beli pemadam, beli kitab, ada lebih lagi kena serah balik. Kena serah balik kepada pusat zakat, Baitul Mal. Kena serah balik. Tak berhak dia nak guna untuk perkara-perkara lain. Yang gitu. Jadi sebab tu dalam mazhab kita Syafi'i, orang yang mengaji agama tadi tu, madrasah pondok tadi tu bukan asnah fi sabilillah, tapi fuqara wal masakin. Dia memilih harta tersebut. Ikut dia lah bila dia milik. Dia nak buat apa? Dia nak buat masjid, boleh. Tak? Jadi sebab tu duit zakat tu tak boleh buat masjid. Tapi bila yang menerima tu adalah asnah, dia pula yang buat masjid. Tu cara dia. Jangan kita duit zakat ni, duit zakat saya ni, ustaz, buat masjid tak boleh gitu. Mana boleh? Mana boleh duit zakat buat masjid, tak boleh. Masjid bukan asnah. Asnah ni orang dekat ni. Tak boleh. Buat bumbung masjid, buat siling. Siling asnah apa? Orang apa siling dekat ni? Tak boleh. Dia kena bagi kepada orang tu. Jadi ini duit zakat, perniagaan saya. Ini duit zakat, simpanan saya. Serah pada asnah fuqara wal masakin. Asnah fuqara wal masakin ni, saya nak bahagian ni untuk buat masjid ni dah. Maklum. Dia nak maklum boleh, dia tak maklum pun tak apa, sah-sah saja. Maka kita tu dapat pahala banyak. Pahala keluar zakat pun dapat. Oleh kerana duit zakat dia tu jadi milik bagi fuqara wal masakin, buat masjid pula, diniat pula, ya Allah, pahala ni mudah-mudahan dapat jariah juga kepada orang yang memberi duit ni kepada aku, kepada kami untuk dibuat masjid. Dua dapat. Zakat pun dapat, wakaf buat masjid pun dapat. Kalau pandai. Kalau tak pandai saja duit habis, pahala pun tak dapat. Rugi gitu. Rugi. Tak ni. Begitu. Jadi bila dah dapat daging itu kepada fakir miskin, hak tu milik dia. Ikut dia nak buat apa? Ikut dia punya sukalah dia ya. Dia nak makan sendiri boleh. Atau diberi orang lain, dia nak beri pula ke orang lain. Ada lagi lebih miskin pada dia.
Lebih susah pada dia. Pula kau lain. Boleh. Ya. Atau dijual. Dia nak menego. Tiba-tiba hari tu ada signboard. Dia ni. Jual daging. Tak aja-aja hayat dia jual daging. Dia jual. Ikut dia boleh. Atau sebagainya. Sebagainya ni apa-apa yang memberi manfaat kepada fakir miskin lah. Kalau dia gila lepas masuk lalu balik ambil berapa dia buat bazir tu tak boleh. Ikut dia. Jual tak mesti pada tak apa, ikut dia. Sudah jadi milik dia dah. Dia tak ada. Kita tu tak boleh bui kepada orang bukan Islam. Tapi dia sudah jadi milik bagi dia, bukan dia yang berkorban. Kita yang berkorban. Dia tu memilik je. Jadi dia sudah memilik, maka ikut dia nak jual kepada siapa? Cong leng long leng teng long long ananda karupan ke apa. Asalnya nama dah jual beli. Betul? Kita jual beli kita nak. Cong jangan masuk. Siapa-siapa nama Cong leng long leng teng long long ananda karupan ala gapah jangan masuk ni. Hanya Mamak, Khalid, Zainab, Timur, tu yang boleh masuk ke dah. Rugi nego lagu tu. Betul tak? Jual lah, tak apa, jual. Dia lah, kita tak boleh. Kita orang yang berkorban, daging tu nak bagi kepada orang Islam. Kayak gitu. Nah, tu. Dia punya pasal, dia milik dia dah. Bukan dia yang berkorban. Dia menerima. Jadi milik dia dah. Ikut dia dah. Bukan dia yang buat korban. Ikut dia. Bukan urusan kita dah. Yang tak bolehnya kita. Kita yang berkorban ni tak boleh daging tu kita bagi kepada orang bukan Islam. Cuma bila sudah jadi milik bagi dia, itu ikut dia lah. Dia nak makan, nak gula, dia nak ajak tetangga dia tu bukan orang Islam kau makan. No, jangan ya. Ini lagi korban ni. Awak acang ya. Jangan makan. Biarlah ikut dia lah. Bukan dia yang berkorban. Lagu tu dah. Hak tak boleh masalahnya, kita yang berkorban ni daging ni nak serah kepada orang bukan Islam, itu tak boleh. Kita serah pada fakir miskin, itu sudah milik dia. Ikut dia nak buat apa? Dia nak jual pada siapa? Kena ada syarat-syarat. Tak ada apa boleh. Ikut dia aja. Dah jual nama nak duit. Itu lagu tu. Orang yang punya korban, tengok. Orang yang punya korban ni kita lah orang yang berkorban. Orang yang punya korban mana orang yang berkorban, orang yang mengerjakan ibadat korban tidak ada hak meletakkan syarat apa-apa kepada fakir miskin itu. Tak boleh. Letak syarat-syarat pula. Itu. Jadi siapa-siapa nak ambil daging korban boleh, fakir miskin beratur, tapi syarat-syaratnya daging ini mestilah itu, mestilah ini, itu, ini. Siapa mu? Tak ada hak. Mu tu disyaratkan oleh Tuhan, oleh syarak. Jangan bagi kau itu ini. Tu. Adapun fakir miskin tidak dikenakan, tak boleh kita pula letak syarat atas dia. Boleh tapi syaratnya tanda tangan dulu. Persetujuan. Mesti kena buat gini. Tak boleh. Bebaslah dia nak buat apa pun. Suka hati dia lah. Gitu lah. Kemudian kata dia haram dijual korban oleh yang empunyanya, sama ada dagingnya atau tulangnya atau kulitnya atau bulunya. Kita tak boleh kita tak boleh. Haram dijual korban oleh yang empunya korban. Mana orang yang berkorban? Tak boleh. Kita tu tak boleh. Adapun fakir miskin ikut dia lah. Kita tu nak jual, kita tu boleh. Contoh kita kata kita boleh. Ini bahagia kita. Okey. Banyak ni ya tu. So bahagia pun lagi lembu gemuk ni. Segi aku ni pun banyak dapat ni. Jual sikit. Haram kerja lagu. Sudah ni? Tak boleh. Tak boleh jual. Sama ada dagingnya. Daging binatang korban hak kita buat korban tu kita nak jual. Tak boleh. Kita tu tak boleh. Fakir miskin tak apa. Kita tu tak boleh. Atau tulangnya. Dia kata tulang, jual tulang. Ambil tulang kiki dagingnya, orang nak jual tulang. Tak boleh. Atau kulitnya. Kulit pun tak boleh. Atau bulunya. Bulu pun tak boleh. Siapa? Kita yang mengadakan ibadat korban. Kita yang
punya korban tadi tu. Ada pun orang yang ambil bahagia, ambil apa? Pemberian, bukan bahagia. Ambil pemberian daging tu, ikut dia tu. Ikut dia tu. Tak ada hak kita nak letak syarat-syarat. Jangan jual daging, jangan jual tulang, jangan jual kulit, jangan jual bulu. Ikut dia nak jual gapo pun. Nah, tak ada hak kita nak letak syarat. Kita tu yang tak boleh. Dia tak boleh. Dan haram juga benda-benda itu jadi upah kepada tukang sembelih. Hak ni jaga-jaga. Sebab tu apa bahagian sembelih ni, bahagian tukang sembelih ni, kalau kita nak upah ke dia duit suku. Duit asing. Kalau diberi juga daging tersebut bukan atas nama upah. Tapi memang atas nama pemberian seperti amal-amal lah. Hadiah kepada dia ataupun dia pun memang fakir miskin, sedekah pada dia sama. Dia tukar sembelih, hak ni fakir miskin bukan tukar sembelih. Dia dapat bahagia dia pun dapat bahagia yang sama. Tak apa tu, bukan sebab upah. Jangan awak tak sama walaupun sama-sama fakir miskin, tapi dia buat kerja sembelih. Jadi ani ambil lebih sikit dah, upah. Haram kerja gitu. Kan? Macam mana? Tak jelas. Orang lain katalah orang lain ni 1,5 kilo. Ni kawan-kawan saya 2 kilo ke 3 kilo tu tak boleh. Apa tu? 1,5 kilo, 2 kilo. Tak apa, tak ada masalah. Nak bahagi tu, kita bahagi tu. Ni 2 kilo, ni 1,5 kilo ni. Tak ada masalah, tak semestinya kena adil sama belaka, tak apa tu, tak ada syarat. Nak bagi banyak mana pun. Kita nak bahagi 5 kilo untuk pakai miskin. 1 kilo jauh untuk orang kaya. Tak ada masalah, apa masalahnya? Tak ada masalah. Hak tak bolehnya upah. Tu. Dan haram juga benda-benda itu. Mana benda-benda itu? Daging, tulang, kulit, bulu. Bulu pun tak boleh. Kira bulu pun tak boleh dijadikan upah kepada tukang sembelih. Niat upah dia. Upah. Kalau bagi ke tukang sembelih tu sama seperti kepada orang-orang lain, bukan niat upah ke apa, tak apa. Tak ada masalah. Bukan sebab upah. Jadi oleh kerana awak sembelih, jadi awak lebihlah sikit ni upah sembelih. Haram kerja lagu tu. Tak boleh. Jadi kalau nak bagi lebih, jangan daripada daging korban. Daging lain. Tu daging lain. Daging yang kita beli dah. Siap dah. Nak upah ke dia. Boleh. Atau bagi duit je lah. Senang. Bagi duit je lah. Senang. Jangan upah-upah daging tu. Jadi banyak gitu. Bukan tukar sembelih jaga. Tukar tolong lapor tu ni. Tu. Ni tulang-tulang ni saya dah. Kita pun ya gak buat kerja si ambil upah. Upah apa? Tak boleh. Semata-mata kerana bahagi. Kerana dia tu orang kaya ke kita hadiah atau dia orang miskin kerana kita sedekah, tu tak apa. Tapi bukan atas nama upah, bukan. Bukan atas nama upah. Bermakna orang yang tak buat kerja di kalangan fakir miskin pun dapat sama juga. Mana dapat juga. Kalau dia minta, kita pun ada yuk bui. Tu bukan nama upah. Semata-mata nak bui tu sebab nak bui. Bukan sebab upah tak. Tak bolehnya sebab upah. Ngupah dia panggil. Tak boleh. Jadi nak selamatnya kita bayar duit lah. Duit tukar-tukar upah ni ambil duit. Daging nak ambil, kalau ambil bahagia sama-sama dengan orang lain ambil juga, tak apa. Itu sama, pemberian yang sama, bukan atas dasar upah. Bukan atas dasar upah. Habis itulah. Kemudian kata dia, tiada sah diperbuatkan korban bagi orang yang hidup melainkan dengan izinnya. Itu dah. Kacawali, kacawali ada kacawali. Jadi cucu tadi nak izin gua, dia tak tahu gapo pun. Kacawali, jangan tinggal tu kacawali, ada kacawali. Kacawali bapa atau datuk harus membuatkan korban untuk anak dan cucunya. Boleh tak ada apa? Tadi soalan ni. Boleh.
Tapi kalau bukan bapak, datuk, nah, macam contoh. Nah, tu. Apa? Ibunda kita nak buat korban untuk saya. Nah, contoh. Sial kau ustaz, duk ngajar saja bak korban. Nah. Ibunda kita tu belakang tu, sial kau ustaz. Tak apalah, saya tolong buatlah ke ustaznya, korban untuk ustaz. Tapi tak minta izin saya. Tak boleh. Ibu kita kena telefon dulu. Ustaz, ada tak duit nak buat korban? Tak ada, ibu ni. Dia ceramah je boleh kau orang. Mengajar je boleh. Nak boleh guano 150 je dia mau bayar mengajar. So gialah 800 lebih dia. Kalau gitu tak apa ustaz. Saya buat korban untuk ustaz boleh? Boleh. Baru boleh. Kena minta izin dulu, seizin. Sebab bukan ibu kandung. Kacau wali, bapa atau datuk harus membuatkan korban untuk anak dan cucunya daripada harta bapa atau datuk itu sendiri. Boleh. Tak ada masalah apa. Nak minta izin tak minta izin pun tak apa. Anak dia, cucu dia, ikut dia lah. Tu lagu tu dah. Tapi kalau cucu orang lain, jangan. Minta izin dulu. Minta izin dengan wali dia ke, ikutlah. Dengan datuk dia ke atau dengan pok dia ke. Macam mana? Tak kira. Dia bukan anak dia, tak boleh kena minta izin. Tak apa. Tak ada masalah kalau anak dia, cucu dia. Tak perlu minta pun tak apa. Kena minta izin. Anak akak tak boleh. Kena minta izin. Anak akak tak jadi. Anak akak tu nama saja tak sabit nasab. Anak akak tu tak sabit nasab. Melainkan dia melainkan dengan sebab bak rodok, nyusu. Jadi anak susuan. Yang tu anak akak saya ni, anak akak lagu. Saya nyusu sebelum dia umur 2 tahun lagi. Berapa kali kenyai dia. Anak susuan. Tu sabit mahram dia dengan sebab menyusu. Tapi kalau tidak lagu tu dak. Umur berapa anak akak? Umur 20 dah. Mana boleh beri susu dah. Anak akak seakak-akaknya tak sabit apa-apa. Pera kecil pun tak kira kan tu. Dia tak kira. Susukan. Berapa kali kenyai dah? Berapa kali kenyai? 3 kali. Betul 3 kali? 3 kali kenyai? 3 kali kenyang? 3 kali kan 6 kali? 3 kali kenyang? Ya, betul. Silap. Yakin? Tak yakin? Cek balik. Tak yakin. Berapa kali kenyang? Cuba tengok. Anak susuan. 3 kali kenyang, betul. Umur 2 tahun ke bawah. 3 kali kenyang, betul. 3 kali kenyang. Baru jadi anak susuan. Dia je, adik-beradik dia tak jadi apa-apa. Dia yang menyusu dengan seorang ibu susuai tadi tu, yang jadi adik-beradik sesuai dengan anak-anak ibu sesuai tadi. Adapun adik-beradik dia tak jadi gapo dia. Tetap ajnabi, tetap bukan mahram. Gitu dah. Tak sah, tak boleh nikah. Ni dia tak sah nak nikah sebab adik-beradik sesuai dia. Jadi mahram lah. Mahram sebab susuan tak ada. Sebab susuai tak ada. Ya, betul. Dia adik-beradik sesuai dengan tu. Nanti. Dengan suami siapa? Ya bapak sesuai. Ini ibu sesuai dia. Ada anak-anak. Jadi dia ni adik-beradik sesuai dia panggil. Lepas tu ada suami. Ibu sesuai dan suami. Bapak sesuai dia.
Dia mahram dia. Boleh salam ke apalah, tak ada apa dia. Sebab susu tu milik suami. Sebab tu nak ambil anak susuai pun kena minta izin suami. Mana boleh holok kopek pakai cuak gitu, tak boleh. Kena minta izin suami. Tu. Kena minta izin kata comel lah anak Timur tu nak. Kiuk-kiuk baru lahir kemarin baru. Rasa nak buat jadi anak susuai lah, boleh tak? Nak suak susu ke dia. Nah, kalau suami kata boleh, baru boleh jadi. Baru boleh suak susu. Mana boleh jumpa anak siapa-siapa pun suak susu. Tak boleh. Nah, haram kerja gitu. Lepas tu walaupun dia gini. Susu seorang isteri tapi milik bagi suami. Tu hewak kerja lagu tu. Air mani seorang suami milik bagi isteri. Gitu. Ni. Tu je gitu. Ada hak kita, ada sesuatu yang ada di kita bukan hak kita, tapi hak orang lain. Mani kita, mani seorang suami milik isteri. Milik isteri. Betul ni. Gitu. Tu kalau bahas lagi tu takut atau mulut huduh pula lah. Tapi nak ceritanya hukum. Nak ceritanya hukum. Sebab tu seorang suami mengeluarkan mani dengan sendiri tanpa izin isteri haram. Tak boleh. Lepas tu kena minta izin Ustaz. Lah. Kena minta izin, itu hukum. Suami isteri kata alright, baru boleh. Baru boleh. Nak tangan seorang isteri sendiri baru boleh. Halal kalau tangan seorang isteri sendiri. Sebab apa? Sebab air mani suami milik isteri. Ikut isteri nak keluar. Jangan. Tak boleh. Haram. Jangan main. Susu seorang isteri itu milik suami. Mana boleh jumpa anak baby comelnya. Jadi anak susu aku dah lapuk. Tak boleh. Nah halu dulu. Boleh ni. Mesyuarat dengan suami dulu. Sebab susu seorang isteri milik suami. Suami kena bagi izin baru boleh. Jadi kalau sudah izin, dia pun menyusu. Jadi anak susuan dia. Bapak susuan dia. Cuma dia makan sebelah ya. Maksudnya apa? Contoh, yang menyusu tadi itu ada juga adik-beradik. Adakah dia jadi apa-apa dengan ibu menyusu? Tak ada jaga apa. Hak ni bukan mahram dia ni. Ni maknanya ini yang menyusu. Dengan ibu susuan, maka dia jadi anak susuan. Dengan adik-beradik ibu susuan, dia jadi adik-beradik ibu susuan. Dengan bapak susuan, jadi bapak susuan. Dengan suami kepada ibu susuan. Ada pun hak ni ada adik-beradik ni. Betul tak? Ada adik-beradik ke? Hak ni jadi apa dengan? Tak ada jadi apa satu. Dia seorang ya, makan sebelah dia panggil. Makan sebelah. Lama pak dia ni pun jadi tak ada jadi apa satu tu. Tak ada. Anak saudara susu. Kuat menyusu dia. Sepupu susu habisnya jadi susu belaka. Habis itu dah. Kemudian sikit lagi. Dah. Tiada sah diperbuatkan korban untuk orang yang sudah mati. Kacawali juga. Kacawali juga. Tak sah tu hukum asal. Mana orang mati kita mak pak kita mati. Kita nak buat korban untuk dia. Tak sah kacawali. Ia orang yang mati ni, orang yang sudah mati ada berwasiat ketika itu. Ketika mana ketika itu? Ketika hidup. Nak bersih ketika itu, ketika sudah mati nak berwasiat mana? Mana kalau dia ada wasiat. Kalau aku mati, duit aku ni gini buatlah korban. Maka luluh tu 1/3 daripada harta tu, wasiat tu diperluluskan untuk diambil buat korban kepada ibu bapa kita yang mati tadi, kerana dia ada wasiat. Tu barulah sah diperbuatkan korbannya. Ingat tu, kalau kita nak niat pahala tak apa. Ini nak membuat korban untuk dia. Mana dia tu yang berbuat korban, buat mana dia telah mati. Dia mana boleh buat. Melainkan ada harta ketika mana dia hidup dulu, dia wasiat dah.
Harta ni sekian-sekian harta duduk di negeri Ketam Bola ke mana tu ada kalau aku mati gunalah untuk buat korban untuk aku. Maka boleh. Seizin wasiat dia tu kita pun buat korban untuk orang yang sudah mati tadi. Boleh. Tapi boleh pun wasiat ni tak lebih daripada 1/3. Sulus daripada harta dia. Boleh sah diperbuatkan korbannya. Bila sudah diperbuatkan, ini masalah orang mati ni lagu mana? Tak kita nak makan. Bukan kita hak buat korban. Kita tolong buat. Dia mati dah. Orang hak berkorban mati dah. Maka wajib disedekahkan ke semua sekali. Wajib sedekah semua sekali. Lama pergi bubuh dalam kubur sikit. Tu sunat dia makan ni. Ataupun kita makan niat untuk kenyai ke dia ni. Dah. Sedekah semua sekali. Jadi macam seperti korban yang wajib. Tapi orang yang membuatkan itu tiada boleh makan bagi dirinya. Nak makan guana muka dia mati. Atau orang-orang yang di dalam tanggungannya tak boleh. Dia seperti korban wajib juga. Seperti korban wajib. Orang yang membuatkan itu tidak boleh makan bagi dirinya. Orang yang buat tu siapa dia ni? Barangkali orang yang hidup lah ni. Tak logik lah orang yang sudah mati dah. Memang hak tu tak soroyak pun tak apa. Memang tak boleh nak makan. Orang yang mati. Orang yang tolong buat tadi tu. Orang yang masih hidup tadi. Oleh kerana dia ada wasiat harta dia untuk buat korban. Maka sahlah kita buat korban dengan harta yang dia wasiat tu untuk dia. Dia tu mati dah. Memang tak boleh makan. Kita yang buat ni boleh makan. Tak boleh juga. Dan orang yang di dalam tanggungnya kita pun tak boleh. Dia seolah-olahnya di korban wajib juga. Yang sama korban wajib. Korban wajib ni tak boleh. Bukan kita seorang. Tanggungan kita pun tak boleh. Bini kita, anak kita. Kayak gitu. Kerana di dalam hukum tidak diluluskan seseorang itu bersifat memberi dan dia juga bersifat menerima. Mana boleh? Kayak bukan harta dia. Harta si mati. Si mati telah wasiat. Harta dia ada sekian-sekian jumlah. Ambil lah. Untuk dibuatkan korban untuk dia. Jadi dia tolong buat. Dia tolong buat. Ambil harta tu korban. Siapa yang berkorban? Orang ada. Jadi dia tu bersikap seperti memberi. Sekaligus jadi penerima. Boleh? Jadi kalau dia sembelih, lepas tu daging ni untuk saya. Dia yang memberi, lepas tu dia pun menerima. Boleh? Tak boleh. Maka sebab tu dia sendiri tak boleh makan dan tanggungan dia pun tak boleh makan. Jadi seperti korban yang wajib juga. Tu. Kerana di dalam hukum tidak diluluskan seseorang itu bersifat memberi. Jadi orang yang tolong buat tadi tu dia bersifat memberi. Dalam masa mana dia juga bersifat menerima. Sedap ke dia lah. Pakai bagi anak beranak dia. Kalau ada anak dia 12 ekor nak bagi seorang. Tak boleh. Jadi dia tu tak boleh dan tak boleh makan dan tanggungan dia pun tidak boleh makan. Habis situ. Kemudian kita sambung semula pula aqiqah. Ini baca ni selaju sebagai nak ambil berkat, nak dekat raya korban lah. Isi minggu depan cuti dah deh. Nak raya korban dah. Nak. Raya kami. Ikutlah. Awak ke mana nanti mesej pula. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Tak apa, niat pahala tak apa, tak ada masalah. Niat pahala tak ada masalah. Jangan kata orang yang telah mati, orang belum lahir pun kita boleh niat. Tak nama kita. Pahala tak ada masalah, boleh kongsi pahala. Pahala ni besar. Jangan rasa kurang. Boleh niat pahala. Nabi buat korban. Pahala niat untuk kita dah. Kita beranak lagi waktu tu. Tak ada lagi. Pahala boleh niat. Tak ada masalah. Kita nak niat pahala tu untuk ibu bapa kita yang telah meninggal. Ya Allah, kalau ada pahala ni untuk pahala orang yang telah meninggal dunia, anak-anak cucu cicitku nanti. Ikut pahala tak apa pahala. Hak tak boleh tu buat korban untuk dia. Tu melainkan kalau dia tu ada wasiat. Hak tu jangan tukar tu. Niat pahala tak ada masalah. Boleh.
niat pahala. Nah, tak perlu minta izin. Namun telefon dulu. Saya nak niat pahala ke awak ni dah. Tak payah. Nah, tak payah duk royak nak niat pahala. Niat pahala tu boleh. Bebas. Nah. Apa tu? Yang masalah apa pula? Pahala. Tak ada masalah. Pahala tu tak ada masalah. Niat je pahala tu untuk siapa-siapa boleh. Tak ada masalah. Boleh. Niat pahala tidak ada masalah. Hidup cara tadi tu buat korban untuk orang-orang tu tanpa izin dia atau dia telah mati, tak ada wasiat. Itu buat korban untuk orang tu, bukan niat pahala. Kalau niat pahala tu tak ada masalah. Boleh-boleh saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'alukal jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.